Testing, testing. Testing. Oh, kuat sikit. Cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Saya muliakan tuan pengerusi, para imam, ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah dan kurnianya kepada kita saban hari, sama ada nikmat-nikmat yang berbentuk zahirah, yang berbentuk kita nampak, ataupun nikmat-nikmat yang berbentuk batinah, yang kita tak nampak. Dengar tuan? Dengar kan? Okey. Jadi zahirah itu apa benda yang kita nampaklah, yang kita boleh rasa, dan batin benda yang di dalam ataupun benda yang kita tak nampak. Kadang dalam badan kita ni pun ada banyak virus, ada banyak ulat kan. Badan kita ni kalau dia mati sok tuan-tuan, ada ulat kan. Mana datang Dia memang ada dalam badan kita. Siapa yang jaga kita daripada ulat-ulat virus ni? Allah Subhanahu wa taala. Itu antara nikmat Allah yang besar tuan-tuan. Jadi yang pertama-tama sekali, macam mana tuan-tuan punya kehidupan lepas tukar kerajaan ni? Ada banyak berubah ke? Kau sama je. Sama je sebenarnya, tak ada berubah apa pun. Pagi kita pergi minum teh tarik juga sama tu, tak berubah kan. Tengah hari makan, tengah hari solat, makan tengah hari, balik malam, balik masjid, tengok TV, tidur, sama je. Sebelum masa kerajaan hari tu pun macam tu, kerajaan ni pun macam tu je kan. Jadi tak berubah pun. Tapi ia berbeza dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah datang, bagaimana politik ataupun kerajaan ketika itu? Kerajaannya zalim, zalim, raja-rajanya zalim. Ataupun kalau kita katakan di Mekah itu sendiri, pembesar-pembesarnya memang zalim lah tuan-tuan. Maknanya dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala cerita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, Allah sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia orang ni nak rasa nak bagi makan kepada orang miskin pun tak ada, pembesar ni. Jadi apabila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengubah satu bentuk daripada seorang pemimpin-pemimpin yang zalim kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Daripada tak bagi makan, ada makan. Nabi datang, Nabi mula sekali Nabi datang ke Madinah, Nabi bagi tahu apa? Afshus salama, bagi salam, wa at'imut ta'am, bagi makan. Jadi orang miskin ada makan, ada pula duit zakat kan. Jadi itu mengubah struktur politik dan juga sosial masyarakat. Berubah segala. Kalau dulu dia orang ni ada beberapa perayaan kan, datang Islam berubah, raya tu dah tak raya dah. Kita raya dua benda saja, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Berubah. Bukan sekadar sosial masyarakat sahaja, tetapi diri kita pun berubah. Kalau dulu sebelum Rasulullah datang, orang bangkit tidur, dia pergilah kerja kan. Bangkit tidur pergi kerja, tengah hari makan, potang balik, malam tidur. Itu je. Rasulullah datang, bangkit pagi, bersihkan diri, mandi, bersiwak, ubah tuan-tuan. Solat, lepas solat baru pergi kerja. Kalau yang pencen baru boleh pergi minum teh kalat kan tuan-tuan. Jadi itu mengubah. Rasulullah SAW berubahlah. Maksudnya kalau kita bawa agama dalam diri kita, ia mengubah. Tapi kalau setakat berubah kerajaan, tak ada apa pun tuan-tuan. Saja nak ngusik tuan-tuan. Okey, kita sambung tuan-tuan. Jadi teks nampak kan? Okey.
Jadi kalau minggu lepas doa yang terakhir kita belajar adalah yang ni bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Yang ni doa apa tuan-tuan? Doa apa ni? Tak ingat. Doa tidur tuan-tuan Ini doa yang keempat ataupun zikir yang keempat daripada zikir tidur. Yang pertama apa? Tiga kul. Yang kedua kita boleh baca ayat kursi. Yang ketiga kita boleh baca amanar rasul. Dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Lepas tu ini doa yang keempat. Yang ni kita ada teks. Jadi hari ni bolehlah baca balik apa yang kita ajar minggu lepas. Jadi hari ni kita nak masuk kepada doa yang kelima. Doa tidur yang kelima. Doa tidur ni ada berapa banyak tuan-tuan? Banyak ni. Doa tidur ada 3 boleh. Kita baru masuk yang kelima. Jadi nak orang tanya nak baca semua ke 3 boleh 3 boleh ke? Boleh lah. Sementara nak tidur tu kan, sementara nak tidur tu bacalah semua ni. Kan? Ada orang senang lalap. Dia belum habis baca dah tidur. Ada orang bih pun tak dapat tidur. Okey. Okey, jadi doa yang kelima tuan-tuan Allahumma tak apa, kita baca dulu doa ni. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Okey, ni doa tidur yang kelima. Okey, jadi kita nak tengok daripada mana datang doa ini. Kita terus buka hadisnya di sini Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar adalah anak kepada Umar bin Khattab. Abdullah nama anak ni anak yang alim lah, anak Umar yang alim, Abdullah bin Umar. Sebab tu kita sebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meredai kedua-duanya. Siapa dia? Abdullah dan juga bapa annahu amara rajulan sesungguhnya dia menyuruh seorang lelaki idza akhadha matja'ahu, apabila dia nak tidur. Matja' ni dia nak baring, nak tidur. Ayyaqula, supaya dia membaca. Abdullah bin Umar suruh seorang lelaki bila nak tidur baca ni. Abdullah bin Umar suruh lelaki tu baca apa yang kita baca tadi dah. Allahumma, yang kita dalam teks ni Allahumma innaka. Dalam hadis ni lain sikit, Allahumma anta. Jadi ni diambil daripada, tapi mungkin lafaznya berubah sikit, 1-2 perkataan je. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Abdullah bin Umar suruh lelaki tu baca yang ni. Lalu lelaki tu pun kata, faqala lahu rajulun, lelaki tu pun kata kepada Abdullah bin Umar, sami'ta hadza min Umar, engkau dengar bondo ni daripada Umar ke? Kan? Kau ajar Dan ni, kau ambil bondo ni daripada Umar ke? Bapak kau ke? Umar bin Khattab ke? Lalu kata Abdullah bin Umar, qala min khairin min Umar. Daripada yang lebih baik daripada Umar. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ambil bondo ni bukan dia riwayat daripada Umar, tapi dia ambil terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ni. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Hadis sahih. Jadi kita nak tengok maksud yang pertama, Allahumma innaka. Kita tengok balik teks kita. Kalau ikut buku tu ini teks dia. Allahumma innaka, ya Allah. Allahumma maksud dia ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, khalaqta nafsi, engkau telah ciptakan diri aku. Okey.
wa anta tawaffaha, dan engkau yang ambil diri aku. Tawaffa maksud dia ambil, dan bila perkataan ni asalnya maksud dia ambil, tetapi apabila dah kerap guna, kita kata telah wafat kan, maknanya telah matilah. Tawaffa tu maksudnya dia matilah. Maksudnya Allah Ta'ala yang ciptakan diri aku, engkau yang cipta diri aku, dan engkau juga yang mewafatkannya, engkau juga yang ambil. Laka mamatuha, milik engkau kematiannya. Maksudnya diri aku ini, kematian diri aku milik engkau, wa mahyaha, dan hidupnya juga milik engkau. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi kita fokus sikit pada perkataan mamatuha. Jadi ini antara ayat yang mana kita ni semua kena beriman bahawa kematian adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita rasa kau ni nak jadi apa sok ni, jadi askar. Jadi askar doreh mati tak, tuan-tuan. Kematian milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu kita rasa buat ni doreh mati, buat ni tak doreh mati, tak. Kematian milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalid Al-Walid contohnya, Khalid Al-Walid berperang sampai para ulama kata badan Khalid Al-Walid ni satu kawasan pun tak ada, melainkan mesti ada kosan podang, kosan panah, mesti ada. Parut ni penuh badan, tapi dia tak mati di medan perang, dia mati di atas katil. Khalid Al-Walid. Jadi kata perang doreh mati, tak. Kematian milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita terhadap qada, ketentuan dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Jumuah kepada orang-orang Yahudi, apabila disuruh mereka ini berperang, dia orang ni bila suruh perangnya dia orang dah start takut. Allah kata apa kepada mereka? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya itu, dia akan menemui engkau juga. Kau larilah macam mana pun, tak nak poi orang lah, orang suruh buat ni, tak nak takut kan. Jadi kematian milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain Allah Taala sebut ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana sahaja engkau berada, kematian pasti jumpa engkau, walaupun kamu semua itu berada di sebuah kubu yang kuat. Walaupun orang-orang tu duduk dalam kubu benteng, zaman dulu kan macam tu, kalau rasa nak selamat duduk di dalam kubu, duduk dalam kubu, jadi kita rasa selamat, tak ada orang nak boleh sorang kita, tapi kematian tetap sahaja boleh datang kepada kita. Jadi ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni, laka mamatuha wa mahyaha, milik engkau kematian diri ini dan juga kehidupannya. In ahyaitaha, jika engkau hidupkannya, fahfazha, jika engkau hidupkan aku, kita maksudnya kita nak tidur, kita baca doa ni, ya Allah, kalau esok ni saya bangun, macam itulah, in ahyaitaha, kalau kau hidupkannya, fahfazha, jagalah ia, jagalah diri aku ini. Jadi kita tak nak juga Allah Ta'ala jaga diri kita ini seperti mana Allah Ta'ala jaga binatang-binatang yang lain. Binatang tu hidup juga, Allah jaga juga dia, tapi itulah hidup dia, bangkit tidur, cari makan, mengawan, tidur, itulah hidup dia. Kita tak nak hidup kita macam tu. Hidup kita nak Allah Ta'ala jaga seperti mana Allah Ta'ala jaga hamba-hamba dia yang salih. Maknanya dia kehidupan tu ada, makan tu ada, hidup keluarga sehat, semua sehat, dan dalam masa yang sama amal pun ada. Kita nak Allah Ta'ala jaga kita macam tu, fizikal kita dan juga spiritual, dunia dan juga agama kita, akhirat kita. In ahyaitaha fahfazha, kita dah sampai sini. Kalau engkau hidupkannya, jagalah ia. Wa in amattaha, dan kalau engkau matikan dia, dan kalau kau habiskan dia, matikan dia, faghfir laha, engkau ampunkanlah dia. Kalau engkau tak bagi saya bangkit esok ni, ampunkanlah dia, maksudnya ampunkan diri aku itu. Ghafar kita dah sebut juga, ghafar maksud dia tutup dan juga pelihara.
Ya Allah, kau tutup salah silap aku ni dan kau pelihara daripada akibat salah silap. Faghfir laha. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepada engkau, al-afiyah. Okay, ini juga perkataan yang besar di dalam agama ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jadi al-afiyah ni juga kalau kita perasan tuan-tuan, ada di dalam doa ataupun zikir pada waktu pagi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya ya wa ahli wa mali. Al-afiyah, perkataan yang sama. Okey, al-afiyah ni apa? Al-afiyah ni dia boleh membawa maksud, dua maksud dah. Kalau kita terjemah macam tu je, afiyah tu maksud dia sejahtera, selamat, itu ya. Tapi afiyah dalam bahasa Arab dia boleh membawa maksud kesihatan fizikal. Itu boleh maksud yang tu. Semoga Allah bagi engkau afiyah. Afiyah maksud dia semoga Allah bagi engkau kesihatan. Dan juga kalau dia tu sakit terlantar je, semoga Allah bagi kau afiyah. Maksudnya semoga Allah bagi dia sembuh. Itu afiyah. Yang kedua, kalau dia ni memang sihat ya orang kan, tak ada sakit-sakit dah, kita sebut juga semoga Allah beri engkau afiyah. Afiyah itu maksud dia. Yang kedua ini adalah supaya Allah Ta'ala jaga dia daripada benda-benda yang buruk, benda-benda yang bahaya, bala dan juga fitnah. Fitnah maksud dia ujian. Fitnah ni dalam bahasa Arab maksud lain tuan-tuan. Fitnah dalam bahasa Arab maksud lain, fitnah dalam bahasa Melayu maksud lain. Fitnah bahasa Melayu maksud tuduh. Kau jangan fitnah saya. Itu fitnah bahasa Melayu. Arab fitnah, ya Allah jangan engkau fitnah aku, jauhi aku daripada fitnah Masihid Dajjal, kan kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Fitnah itu maksud dia ujian. Dalam bahasa Arab maksud dia ujian, cubaan. Okey. Jadi Allah Ta'ala kita minta yang dimasukkan kat sini adalah ujian. Orang tu sihat je, maksudnya kita minta Allah Ta'ala lindung dia daripada bala ujian. Dan ujian yang paling besar, ujian dunia ke ujian agama? Ujian terhadap harta dia ke? Ujian terhadap kesihatan dia ke? Ataupun ujian terhadap agama dia? Mana lebih besar tuan-tuan? Agama dia. Agama. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah agama. Sebab kita tahu Dajjal akan datang untuk memfitnah apa? Agama kita. Dia akan uji agama kita. Dia akan uji. Dan ramai yang syirik disebabkan Dajjal. Tuan-tuan, ya Allah pelihara aku daripada. Sebab tu kita minta di dalam setiap kali salat, jauh aku daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, jadi perkataan yang kita nak fokus ni adalah ya Allah pelihara, aku minta kepada engkau al-afiyah. Afiyah ni dua tadilah, sehat, sembuh. Yang kedua adalah Allah jauhkan kita daripada bala, fitnah, benda-benda buruk. Itu afiyah. Jadi tidak ada benda yang lebih besar dalam dunia ini melainkan afiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita. Itulah yang paling besar sekali. Kita minta kepada Allah, sering kita minta, ya Allah aku minta kepada engkau al-afiyah. Tuan-tuan, jadi itu adalah doa tidur yang kelima. Kita ulang balik, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha wa in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Tuan-tuan, jadi mana-mana yang tak ada kitab ni boleh saya galakkanlah buku ni. Memang Hisnul Muslim ni kalau tuan-tuan cari memang bersepah-sepah buku ni sebenarnya. Zikir Nabi daripada pagi sampai tidur balik. Dan di antara bangkit sampai tidur tu dia masukkan lagi ketika mana terjaga tengah malam, dia masuk semua. Terjaga tengah malam apa nak baca dan sebagainya, ketika gerhana apa Nabi buat dan sebagainya. Okey, kita masuk doa tidur yang ke-6. Pendek doa ni, yang ni pun boleh lancar. Nombor 6 ni nampak tuan-tuan, pendek kan. Nombor 7 lagi senang, biasa baca kan. Nombor 6 pendek, nombor 7 pendek. Okey, kita masuk zikir ataupun doa yang ke-6 daripada doa tidur, iaitu Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Senang doa ni.
Cuba tengok perhati elok, boleh ikut lancar kan. Allahumma qini, perkataan yang sama. Kita baca kat mana qini ni? Dia yang kita baca bukan qini, kita baca qina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa beza dia qini dengan qina tu? Qini ni jaga aku, qina tu jaga kami, tu ya beza dia. Wa qina, dan jaga kami daripada azab api, api neraka. Yang ni qini, jaga aku. Okey, kita tengok dulu hadis ni. Daripada mana pula datang doa ni kan? Okey, mana doa ni tadi? Ni hadisnya. Surat 305. Okey. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Al-Barra bin Azib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, kana nabiyyu, bahawasanya nabi itu sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyanam, apabila dia nak tidur. Ayat ni tuan-tuan, kana nabi idza arada, kana nabi idza arada, adalah nabi itu apabila nak tidur. Ayat ni dalam bahasa Arab dia membawa maksud nabi itu sentiasa buat macam tu, itu maksud dia. Setiap kali nak tidur dia akan buat macam ni. Kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam, apabila dia nak tidur, apa dia buat? Wada'a, dia letakkan yadahu, tangannya, tahta, di bawah, khaddihil aiman, pipinya yang sebelah kanan. Jadi nak letak tangan apa? Tangan kanan tak tanggi. Tak tangan kanan lah, tangan tanggi susah pula kan. Tak tangan kanan. Dan kita tahu juga, kita dah sebut hari tu bahawa Nabi kalau dia nak tidur, dia baring belah mana? Dia mula-mula nak tidur tu dia baring belah kanan. Dia baring belah kanan. Jadi dia pun akan tertidur dalam keadaan baring sebelah kanan. Jadi ini tambah lagi riwayat. Nabi maknanya dia masa dia baring tu, yang hadis hari tu tak cerita. Hadis ni cerita Nabi baring belah kanan dan Nabi letak pipi sebelah kanan. Macam ni dia Nabi SAW tidur. Lalu Nabi pun baca wa yaqulu Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jaga aku daripada azab engkau hari yang kau bangkitkan hamba-hamba engkau. Okey, yang pertama sekali kita nak bincang kat sini. Jadi apa faedahnya daripada Nabi SAW letak tidur sebelah kanan ni? Dia letak pipi dia sebelah kanan. Jadi para ulama sebenarnya, saya dengar dan saya baca pun tak nampak macam ada yang satu penjelasan yang kuat kan, tapi dia orang bagi alasan lah. Maknanya kalau Nabi buat macam tu kan, maknanya kita punya jantung belah mana? Jantung kita belah kiri kan, jantung belah kiri. Jadi kita baring belah kanan, dia ada kebaikan dari segi kesihatan. Ada kebaikan dari segi kesihatan. Dan antara alasan yang kuat sikit lah, mungkin mudah untuk seseorang itu bangkit. Tidur belah kanan macam tu dia lebih mudah bangkit. Okay, itu mungkin antara kebaikan. Ala kulli hal tuan-tuan, wallahu alam, kita tak tahu apa, mungkin ada kebaikan. Jadi kita nak bincang kat sini, kalau ada orang tu, kalau boleh tuan-tuan, benda ni kalau kita ni tidur macam mana pun kita boleh tidur, kita buatlah tidur belah kanan. Kalau kita macam mana pun, kita duduk pun kita boleh tidur kan. Jadi kalau macam tu kita tidur ialah belah kanan. Kalau misalnya ada orang ni dia memang tak boleh, dia hanya kalau dia kena baring terlontang baru boleh tidur, boleh tak dia buat macam tu? Boleh lah, tak ada masalah. Ini hanyalah sunnah yang sahabat ceritakan Nabi buat. Nabi tak suruh pun. Sahabat cerita kepada kita Nabi buat macam ni. Dan siapa yang boleh buat. Siapa yang tak boleh, dia tak boleh, dia mesti belah kiri kan, contoh tak apalah, tak ada masalah. Yang penting baca doa. Okey, itu yang pertamalah. Okey, seterusnya dalam kaedah-kaedah kita tidur, ada orang tidur belah kanan, ada orang tidur terlontang. Terlontang ni maknanya apa? Terlontang ni lah kan, baring macam tu, ataupun dia belah kiri. Tapi semua posisi itu boleh. Yang tak boleh apa? Meniarap. Arab panggil an-naum 'alal batni, tidur di atas perut. Maksudnya kita meniarap. Yang ni dilarang di dalam
agama. Tuan-tuan, Nabi SAW dia nampak sahabat tidur, dia cakap apa? Ada lelaki tidur lah, dia tak kata, tapi sahabat lah orang tu kan. Ada seorang lelaki tidur di masjidnya, lalu dalam keadaan perutnya, dia tidur di atas perutnya, menerap lah maksud Lalu Nabi kata kepada sahabat yang lain, inna hadhihi dij'ah, ini adalah jenis baring yubghiduha Allah, yang Allah benci, yang Allah murka. Tidur macam ni Allah tak suka. Lepas tu dalam hadis yang lain pula peristiwa yang sama, Nabi bagi tahu lagi, tidur macam ni, menerap ni, Allah tak suka. La yuhibbuha Allah tak suka. Dan dalam hadis yang lain pula, tidur macam ni, dij'atun hadhihi, hadhihi dij'ah, tidur macam ni, Nabi kata dij'atu ahli nar, tidur ahli neraka. Jadi mungkin orang ahli neraka yang teruk diseksa tu, sentiasa diseksa, jadi dia penat sangat, dia sampai tidur macam tu. Jadi Nabi tak suka tidur menerap ni. Jadi kita jangan tidur menerap lah. Okay, itu tidur yang tak dibenarkan lah. Okey, seterusnya ada beberapa isu saya nak bincang ni, kita habis dekat isu ni lah. Menghadap kiblat, adakah sunnah tidur menghadap kiblat? Tidur yang sunnahnya, tidur adalah tidur di sebelah kanan, tidur sebelah lambung kanan kita ni, lambung kanan kita tidur. Adakah mesti muka itu menghadap kiblat macam ni? Kita mesti tidur menghadap kiblat? Adakah sunnah tidur macam tu? Walaupun sebahagian ada yang mengatakan sunnah, tetapi para ulama tak jumpa dalil tentang benda ni. Jadi benda ini tidak ada asal di dalam agama lah, maksud tuan-tuan. Jadi tak mesti nak menghadap kiblat. Jadi menghadap mana pun tak ada masalah. Tapi kalau dia memang katil dia tu memang macam tu menghadap kiblat, okeylah, mungkin satu kebaikan. Tetapi mesti sampai kita kena ubah kedudukan, kita kena panggil ahli dekorasi, ubah balik kan. Jadi tak perlu tuan-tuan. Jadi orang tidur tidak mesti menghadap kiblat lah. Kalau kaki menghadap kiblat, tidur kaki dia memang katil dia lah, katil dia tu kaki menghadap kiblat, boleh tak tuan? Asalnya tidak ada larangan terhadap benda tu, tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan sebahagian para ulama seperti Al-Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Abu Hanifah, dia menggalakkan orang-orang yang sakit ni tidur kaki menghadap kiblat. Sebab apa? Kalau orang sakit ni senang nak salat, dia duduk atas katil dia terus salat. Jadi sebenarnya menghadap kiblat itu tidak ada masalah lah, walaupun para ulama kata tidak sopan kan, tidak sopan menghadap kiblat. Jadi sebenarnya tidak ada larangan lah, tidak ada larangan. Okay, jadi kalau kita nampak kadang-kadang kat masjid gitu, apa tidur menghadap sini kan, kalau kaki dia tu menghadap Quran macam tu, iyalah itu salah lah. Tapi kalau setakat menghadap ke kiblat, tidak ada masalah, dia tidak menghina sesiapa. Okey, itu kaki menghadap kiblat. Yang dilarang menghadap kiblat ni apa tuan-tuan? Yang tak boleh menghadap kiblat ni apa? Ada dua benda, iaitu buang air kocik dengan buang air besar. Nabi kata fala tastadbirul qiblah wala tastadbiruha. Jangan kau menghadap kiblat, jangan kau membelakangkan kiblat. Buang air kocik dan buang air besar. Itu memang ada hadis. Tetapi konteks hadis tu, orang Arab dulu dia buang air besar dekat mana? Dekat padang pasir. Kan padang pasir ni kan, kalau dia pergi jauh sikit orang dah tak nampak, dia dah ke bawah sikit dia akan buang air macam tu. Jadi bila tanah lapang, Nabi tak bagi menghadap kiblat. Jadi dia jadi pembancangan. Jadi kalau ada halangan, contohnya kita bilik air ini ada tutup. Jadi dia macam tak termasuk di dalam larangan itu. Jadi kalau toilet ni menghadap kiblat contohnya, dia punya tu jamban menghadap sinar contohnya, jadi tak perlu ubah sebab dia tertutup. Okey, itu adalah isu berkenaan dengan menghadap kiblat. Okey, ada satu lagi. Kalau tuan-tuan tak tahulah, mungkin saya pernah lalui jugalah, maksudnya bila orang nazak tuan-tuan. Okey, yang muka menghadap kiblat ni bila tuan-tuan? Bila orang tu masuk di dalam liang
liang lahat. Lahat muka dia menghadap kiblat. Tapi orang nazak kan, kita pun dia nak nazak ni, kita pun berusaha lah alih kan, bagi belah kanan menghadap kiblat. Perlu ke tuan-tuan? Nazak juga tidak ada asal di dalam agama. Jadi tak perlu pun buat tuan-tuan. Tak perlu bersusah payah. Orang tu dah nazak angkit pula katil dia alih ke, tak payah. Yang menghadap kiblat ke kanan adalah ketika mana masuk di dalam liang lahat. Itu yang utamanya. Okey. Itu berkenaan dengan tidur lah tuan-tuan. Okey, jadi hari ni kita habislah kot perbincangan ni. Kita tengok maknalah Allahumma qini. Kita dah sebut tadi, Allahumma ya Allah qini. Qini maksud dia jaga aku. Jaga aku. Ini perkataan qi ni asal dia adalah waqa. Waqa. Daripada waqa tu datang perkataan taqwa. Waqa iutaqa jadi ittaqa jadi taqwa. Itu perkataannya. Qi ni. Ini perkataan. Ini qi ni fi'il amar, suruhan. Taqwa. Bila kita sebut taqwa, kita kan dengar hari Jumaat kan. Apa dia? Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi takwa tu apa? Takwa tu jaga sebenarnya. Jaga. Ini perkataan dia. Jaga dengan bersungguh-sungguh. Itu sebab tu dia panjang sikit. Ittaqa, jaga betul-betul Allah Ta'ala ni. Kita jaga diri kita daripada Allah murka dengan kita. Itu maksud ittaqa. Okey, ya Allah jaga aku. Yang ni qi saja. Ya Allah jaga aku azabak, daripada azab engkau. Azab engkau. Azab ni ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Ada dah makhluk yang kena azab Allah di dunia, tetapi azab itu terlalu kecil kalau nak bandingkan dengan azab di akhirat. Azab di akhirat itu jauh lebih susah, lebih bahaya, lebih sakit. Jadi kita minta Allah Ta'ala jaga kita bila ni azab dia di akhirat sana. Azab engkau hari yang engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Hari yang engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Jadi azab itu lebih utama untuk kita minta Allah Ta'ala lindungi kita tuan-tuan. 8:20 kan? 8:20. Tengok panjang tak yang kemudian ni? Apa hadis yang seterusnya je tuan-tuan? Bismikallahumma. Okey, boleh lah. Okey, seterusnya kita masuk hadis ataupun doa. Doa bismikallahumma amutu wa ahya. Doa tidur kita yang ketujuh. Ni kita kena belajar ni. Kita kena bacalah. Bismikallahumma amutu wa ahya tuan-tuan. Jadi kita biasa ajar budak-budak sekolah ni apa bunyi macam ni ke bunyi terbalik kan? Bismikallahumma ahya wa amut kan. Okey. Jadi ada dua riwayat berkenaan dengan doa ni. Di dalam buku ni ditulis bismikallahumma amutu wa ahya. Dia pilih yang amutu wa ahya. Tapi bismikallahumma ahya wa amut pun ada. Jadi dua-dua boleh baca. Cumanya tuan-tuan, kita tengok dulu makna. Bismika maksud dia dengan nama engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kalau kita baca yang macam kita lancar tu, dengan nama engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Okey, dua-dua boleh baca. Tapi kitab ni dia pilih amutu wa ahya sebab apa? Sebab nampaknya yang lebih tepat untuk kita sebut ketika nak tidur ni, ketika aku tidur ialah aku matilah dengan nama engkau ya Allah, aku mati kemudian aku hidup, dan aku hidup. Okey, jadi amut dekat sini maksud dia aku mati. Jadi ada para ulama yang mengatakan mati ni maksudnya nanti aku mati dengan nama engkau. Dan ada juga para ulama yang mensyarahkan aku mati ni maksudnya aku mati kecil. Mati kecil apa? Tidur adalah mati yang kecil. Mati yang besar adalah kematian yang betul. Jadi maksudnya kita dekat sini dengan nama engkau ya Allah, kalau kita kata ini mati kecil, aku tidur. Amu tu aku mati kecil, maksud aku tidur. Wa ahya dan aku bangkit tidur. Tapi kalau kita pegang ya Allah, amut kat sini maksudnya mati yang hakiki, maksudnya nanti aku mati dengan
dengan nama Engkau, wa ahya, dan aku hidup. Jadi tuan-tuan, zikir-zikir ni tuan-tuan, Nabi SAW kalau kita tengok zikir-zikir dia, sampai zikir ni sampai dia tertidur, menunjukkan kita betapa pentingnya permulaan hidup kita dan pengakhiran, dan di antara hidup kita mula-mula bangkit sampai kita tidur itu, kesemuanya dipenuhi dengan zikir. Jadi Nabi ni penuh dengan zikir, zikir ataupun doa, zikir doa, zikir doa. Jadi bagaimana dengan kita yang kadang-kadang kita boleh naik kereta 2 jam nak pergi satu tempat cuti sekolah kan, duduk traffic light, buka sinar harian, sinar harian tu suara apa, radio sinar radio sinar, 2 jam kita dengar tanpa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak timbang hidup kita ni, tuan-tuan? Jadi kurang-kuranglah dengar. Maksudnya kalau kita ada masa, kita jangan biasakan dengar hiburan. Dengar, kalau tak boleh nak berzikir, dok bukalah kuliah ke, ceramah ke yang bolehkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak zikir, ada banyak zikir dalam kitab ni. Wallahu taala, tuan-tuan. Jadi saya ingat saya tutup dulu lah kot. Kalau sambung satu lagi kan dia lagi panjang. Ada soalan, tuan-tuan? Tak ada? Okey, kita tutup dulu. Nas'alullah taala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.